Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita semua kawan-kawan punya gaya lah ucap selamat tahun baru. Ada selamat tahun baru, macam-macam lah. Jadi saya ingin ucap selamat tahun baru pada anda semua. Langkah Dubai tidak akan menjadi kenyataan. Bukan kerana gagal atau digagalkan, tapi tiada sebab. Tidak pun sebab, tiada tetapi sebab tidak pernah pun digerakkan. Belik jugalah. Tapi kenapa sekarang baru ada sebenarnya? Dikala Daim Zainuddin punya menara ilham kena sita, dikala ramai orang mahu supaya Mahathir pun turut disiasat dan disiasat dengan serius. Soalan saja, ini soalan saja. Kenapa baru sekarang baru muncul langkah Dubai? Apa kena mengena dengan dua perkara ini? Oh, pening kepala. Aduh, apa kena mengena? Kenapa dulu sebelum adanya kes yang berat betul ini, kenapa tidak diusahakan sampai ada langkah Dubai? Heran juga. Orang kata, tapi yang sebenarnya tak ada kena mengena pun. Orang kata sebenarnya terjadinya langkah Dubai ini diciptakan menjadi khayalan yang diciptakan kerana kebetulan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bercuti di sana. Dan kebetulan pula ramai pula ahli politik sedang bercuti di sana. Ada yang bercuti, ada yang tidak tahu bercuti ke tidak, ada yang pergi umrah, ada macam-macam lagi lah. Jadi itulah sebabnya kononnya mereka akan tiba-tiba jumpa dengan Agong, lepas tu pergi pujuk Agong, macam-macam lah. Tapi macam mana boleh cukup 112 orang? Kenapa mesti di Dubai? Tahu-tahu Dubai itu mahal. Jadi terfikir juga, apa kaitan dengan Daim dan Mahathir? Tapi tiada kaitan sebenarnya, tiada kaitan. Itu hanya persoalan orang kampung. Itu semua secara kebetulan saja terjadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini yang menjadi trending di media sosial ada dua. Satu, langkah Dubai. Dua, menara ilham Daim Zainuddin. Menara ilham Daim Zainuddin yang disita. Paling teruk rupa-rupanya mengikut section yang dibuat siasatan itu. Menurut seorang pakar undang-undang, menara itu bukan saja boleh disita, tapi boleh dilucut hakkan. Walah weh, memang sedih lah kali ini Daim Zainuddin kalau bukan saja disita, tapi boleh dilucut hak, boleh dirampas sudah betul-betul hak dia. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, soalan dia itulah, harap-harap tak ada kaitan, dan saya yakin tidak ada kaitan lah. Itu hanya kebetulan saja. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Langkah Dubai sekarang menjadi bibir-bibir di mulut-mulut. Macam mana itu? Sebutan di bibir-bibir. Inilah tahun baru ini banyak tersasul. Agaknya sebab ramai orang yang ramai orang yang menghayal, ramai orang yang pemeroyan perasaan sendiri dan talasyuk sendiri kot. Langkah Dubai
hanya hayalan. Langkah Dubai ini hanya satu hayalan. Kalau benar-benarlah sudah cukup jumlah, kenapa mau pergi Dubai? Tak payahlah pergi Dubai. Di kedai mamak pun boleh jatuhkan kerajaan. Hehehe. Kalau betul cukup jumlah, tak payah langkah Dubai. Itu membazir saja. Kecuali memang terlalu banyak duit lah. Mereka ni terlalu kaya raya kot. Saya kadang-kadang heran, mengapa mereka dalam PH sendiri ikut teruja dengan gembar-gembur tidak benar. Kononnya ada langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. PN yang semakin kehilangan sokongan dan setakat ini sudah 5 ahli parlimennya telah mengalihkan sokongan untuk mengukuhkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba PH pula yang percaya kerajaan hendak dijatuhkan. Beberapa orang menghubungi saya dan bertanya tentang kebenaran langkah Dubai ini. Saya sebenarnya sudah menulis sebelum ini bahawa kerja menggembar-gemburkan kononnya Anwar akan jatuh hanyalah kerja 2-3 orang TikToker saja. Yang sebelumnya ada penyokong setia. Yang sebelumnya adalah penyokong setia dan makan atas tapak tangan Najib Razak. Tetapi setelah Najib Razak jatuh, mereka jadi tertabur, tabuk mencari arah, dan hanya baru-baru ini saja muncul beria-ia menunjukkan sokongan kepada PN. Tapi sepanjang risik-risik dengan beberapa pemimpin PN, mereka sendiri tidak pakai dan tidak peduli sangat dengan TikTokers berkenaan. Kata mereka, TikTokers berkenaan lebih menunjukkan kecenderungan kepada Tun Mahathir, bukan kepada PN. Begitupun siapa Tun Mahathir? Ahli parlimen pun bukan, ketua mana-mana parti pun bukan. Jadi siapa dia? Tak guna. Hakikatnya banyak pihak dalam PN sendiri tidak tahu menahu mengenai adanya langkah Dubai yang diheboh-hebohkan itu. Malah tidak peduli pun tentangnya. Kata mereka, apa langkah pun untuk menjatuhkan kerajaan buat masa ini adalah tidak relevan untuk diusahakan kerana mustahil boleh dijadikan kenyataan. Bahkan tiada pun pemimpin PN yang sebenarnya berusaha ke arah itu. Hanya 2-3 TikTokers saja berkenaan yang siang malam bercakap berkenaan dengannya. Walhal mereka bukanlah ahli parlimen dan tidak bercampur dengan ahli parlimen blok pembangkang. Langkah Dubai ini dihebohkan kononnya ketika ini kerana ketika ini di Pertuan Agong sedang bercuti di sana dan beberapa ahli parlimen dikatakan berusaha untuk bertemu baginda untuk merundingkan pertukaran kerajaan. Kononnya ada beberapa ahli parlimen berada di Dubai termasuk Azmin Ali, Saifuddin Hussein, Hamzah Zainuddin. Memanglah Azmin diketahui berada di Dubai, tapi sebagaimana dimuat naik dalam media sosial, beliau hanya bercuti bersama keluarga. Pokoknya beliau bukan ahli parlimen. Saifuddin Hussein juga menunjukkan di media sosialnya gambarnya sedang bercuti, tapi tidak jelas di mana lokasi. Hamzah Zainuddin tidak dipastikan keberadaannya. Ada yang mengatakan di Dubai, ada yang di London. Beliau dikatakan sedang bercuti dengan keluarga, sambil difahamkan ada urusan berjumpa anaknya yang belajar di London. Bekas Perdana Menteri pula Ismail Sabri pula sedang menunaikan umrah di Mekah. Mahyadin Mak Yassin dilaporkan bercuti di London bersama keluarganya sehingga 25 Januari depan. Pemimpin PAS termasuk calon Perdana Menteri mereka Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar pastinya kini lebih sibuk menangani banjir di Kelantan dan Terengganu berbanding kegairahan menukar kerajaan. Jadi siapa yang ada di Dubai dan bagaimana boleh wujudnya konon ada usaha ingin menjatuhkan kerajaan? Dalam hal ini kalau Agong sedang bercuti bersama keluarga baginda di Dubai, untuk apa baginda mau menyerabutkan kepala dengan hal-hal yang boleh diselesaikan di dalam negara? Nak tukar kerajaan, bawalah usul undi tidak percaya dalam parlimen atau kumpulkan seramai 112 ahli parlimen dan kemudian tunggu saja dipanggil berhadap ke Dewan Istana Negara. Kenapa perlu sampai mengejar baginda ni sampai ke Dubai? Kalau benar sudah ada cukup jumlah, berpakat sambil minum teh tarik di kedai mamak pun boleh. Dan tak perlulah sampai pergi ke Dubai. Dalam hal ini PH janganlah sesekali terperangkap serta turut terbuai dengan spekulasi yang kononnya ada langkah untuk menjatuhkan kerajaan. Yang nyata setakat ini hampir mustahil berlaku.
Kerana jumlah ahli parlimen yang menyokong PN semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Gembar-gembur kerajaan, kejatuhan kerajaan hanyalah khayalan kerana mereka yang terbuang dan tidak bertuan, sedangkan pemimpin PN yang waras dan bergerak ahli parlimen tenang-tenang saja, tidak peduli pun tentang perkara itu. Peliknya, bagaimana pihak dalam kerajaan sendiri termasuk JKOM yang melihatnya seolah-olah bakal menjadi kenyataan. Di sini saja JKOM sudah terlihat gagal. Ingatkan agensi tersebut mungkin makin berfungsi setelah pemergian Dr. Agus. Sabudin Hussein, 30 Disember 2023. Dan Yunadi Suara Rakyat Perkembangan Channel. Bye-bye.